96. Yang ni juga tanda kiamat kecil yang mega lah, tanda kiamat kecil yang orang kata masyhur, iaitu sebuah sungai, bukan sebuah sungai, Nabi sebut Sungai Furat akan kering dan akan terzahir bukit emas. Saya nak sebut kat tuan-tuan satu je. Kalau kita dengar berita tu, jangan pergi kerana Nabi melarangnya. Siapa yang pergi ke situ, dia akan melihat emas hakiki itu. Dan 100 yang pergi, 99 akan mati. Kerana tuan-tuan, bukan emas segenggam. Kawan yang kot sebuah dalam kereta satu tu, jumpa kat kawan ni, dia pergi bunuh kawan ni, dia ambil kereta. Ada yang ketiga tengok kawan tu ambil dah satu penuh bonet kereta, dia pergi tunggu depan tu, bagi jatuh kawan tu accident, dia bunuh pula kawan tu. Nabi kata setiap 100 orang 99 akan mati. Kalau di situ yang pergi situ 10,000 orang, macam tu lah, no? Yang akan mati 99% kan? 99% daripada 1,000 orang tu. Jadi jangan pergi. Kalau pun lalu di tempat tu, maka jangan ambil emas itu. Larat tak ambil. Larat tengok saja. Bukit tuan-tuan, sebuah bukit emas. Sekarang ada lah benda tu, ada di bawah sana, no? Pilah selam, tengok boleh ambil awal. Tuan-tuan, benda tu akan berlaku satu hari nanti. Kemudian 97. Yang ni penting. Allahu Akbar. Yang ni penting. Akan sampai satu zaman, ketika itu manusia diberi dua pilihan, untuk menjadi satu orang yang kolot dan ketinggalan, ataupun untuk menjadi seorang yang fasik. Ortodok ni maksud dia apa? Manusia diberi dua pilihan, jadi ortodok ketinggalan, atau buat dosa, jadi seorang fasik. Sampai satu zaman kalian akan diberi pilihan, nak terus dengan hukum Islam, ajaran Islam, pakai tudung, tak membazir cara Islam yang Nabi ajar, ataupun dianggap sebagai ketinggalan ketika mengamalkan sunnah, ketika mengamalkan ajaran Nabi, ataupun nak jadi orang fasik, baru nampak trendy, nampak moden, nampak gaya yang terkini. Kita dah sampai dah kan. Itulah keadaan kita hari ni. Itulah keadaan kita hari ni kan. Kita berada di satu simpang. Masyarakat bagi pilihan nak jadi yang mana kan? Sama ada untuk mengamalkan Islam ataupun nak jadi fasik. Kalau kamu ambil untuk mengamalkan Islam, untuk mengamalkan sunnah, nak buat ajaran seperti yang Nabi ajar, semua masyarakat akan memandang kamu ketinggalan. Jadi dah jadi hari ni. Jadi apa yang tengok pada hari ni kan. Kemudian 98 bumi Arab kembali menghijau dan mengalirnya sungai. Tuan-tuan, seluruh negara Arab 70% adalah padang pasir. Satu hari padang pasir ini akan berubah menjadi kehijauan kebanyakannya dan mengalir sungai. Belum berlaku yang macam Nabi sebut dalam hadis ni, sampai macam tu belum berlaku, tetapi bibit-bibitnya sudah berlaku. Satu hadis sahih, Nabi sampai ke Tabuk satu ketika dulu. Tabuk ni satu tempat yang waktu berlaku perang Tabuk. Siapa tengok sirah, Tabuk ni kering kontang. Maka Nabi sebut kat sahabat bernama Mu'adh, wahai Mu'adh, kalau kamu umur panjang, kamu akan tengok Tabuk ini ada sungai dan Tabuk ini ada tanaman hijau. Tuan-tuan, hari ini 2018, Tabuk ada sungai dan ada tanaman hijau. Ini bibit dia. Bibit dia, maksudnya dia di pintu, berada di pintu untuk berlaku tu. Kemudian itu bumi Arab kembali menghijau tu, no? Bibit-bibitnya sedang berlaku. Habislah kedua lah, last ni 99, 100, 101. Yang ni yang terakhir. Yang ni yang terakhir untuk tengah hari ni. 99, 100, 101. Tuan-tuan tengok yang ni, tengok yang ini belum berlaku. Tetapi ia sangat besar. Iaitu apa tuan-tuan? Kita tengok sikit dah.
fenomena fitnah. Ahlas, Sarra, Duhaima. Tuan-tuan dengar elok-elok. Tuan-tuan sekalian, fitnah ini berlaku beberapa hari sebelum kemunculan Dajjal. Kalau orang tanya, ini bukan saya sebut tuan-tuan, hadis Nabi yang kita nak baca ini, tuan-tuan tengok peringkat bawah sekali. Jika itu sudah terjadi, maka tunggulah kedatangan Dajjal. Bukan bawah sekali muka surat tu. Bukan muka surat tu bawah sekali. Yang tanda kecil 99, 100, 101 tu, yang tu bawah sekali. Maka tunggulah kedatangan Dajjal pada hari itu atau esoknya. Hari ini kita nak tengok beberapa hari, bahkan sehari sebelum Dajjal muncul, apakah yang berlaku? Petang ni kita tengok. Ni ending kepada seminar hari ni. Dia macam ni. Beberapa tahun sebelum kedatangan Dajjal, dekat-dekat dengan kedatangan Dajjal, beberapa tahun Nabi sebut, kamu akan tengok pembohongan itu melata di atas muka bumi. Ada tak yang tu? Ada. Sampai tak masuk akal pembohongan. Beberapa tahun sebelum Dajjal muncul, kamu juga akan tengok orang yang bercakap benar, dialah yang orang tuduh kata menipu. Subhanallah. Orang yang menipu betul-betul menipu, orang kata tu dia cakap betul. Zaman hari ni, sebiji yang Nabi sebut, diangkat orang yang paling khianat menjadi orang yang amanah, diturunkan orang yang amanah dan dikatakan khianat. Nabi kata dekat-dekat dengan Dajjal, kamu akan tengok orang angkat, padahal dia lah khianat, yang paling ambil paling banyak apa semua dulu, orang angkat dia. Dan beberapa hari sebelum Dajjal muncul, ni tadi yang tahun, kita tengok dah yang tu. Beberapa tahun yang sedikit itu berlaku dah. Nabi bagi signal satu lagi, Nabi kata beberapa hari, iaitu akan berlaku begini. Tapi yang ni yang pertama ahlas, dia ikut turutan ni tuan-tuan. Fitnah pertama yang akan berlaku kepada seluruh umat Nabi Muhammad ialah ahlas. Ini ikut turutan. Fitnah yang kedua berlaku ialah Sarra, dan fitnah yang kedua yang berlaku ialah Ad-Duhaima. Apa itu fitnah ahlas? Fitnah ahlas itu ialah, kata Rasulullah, akan berlaku dalam umat aku paling banyak sekali ialah pembunuhan ahli keluarga, hilangnya ahli keluarga disebabkan mati, dan hilangnya harta. Oh, tu jadi suasana macam mana tu? Bila Nabi sebut fitnah beberapa hari sebelum Dajjal muncul ini, fitnah ahlas ini, Nabi sebut ahlas, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, benar apa ahlas? Nabi pun sebut harabun wa harbun. Nabi sebut harabun wa harbun, iaitu orang akan jadi lari di antara satu sama lain. Dan ketika itu juga mereka saling berbunuh sehingga hilang ahli keluarga, mati ahli keluarga, dan ketika itu juga harta-harta akan dirompak ketika itu. Tu suasana tu kita tak boleh nak bayang tuan-tuan. Cuma nak bagi tahu fitnah ahlas ini fitnah yang waktu tu satu muka bumi ni tuan-tuan akan kena fitnah ni. Ni point dia. Tuan-tuan bayang tengok, Islam ke tak Islam ke? Tuan-tuan, itu beberapa hari sebelum Dajjal muncul. Selepas Dajjal, Nabi Isa bunuh Dajjal. Nabi Isa akan memerintah bumi selama 40 tahun. Ketika itu punya barakah bumi ini sehingga tidak ada lagi jenayah yang dilakukan di atas muka bumi ini, walaupun ada yang bukan Islam. Punya barakah waktu pemerintahan Nabi Isa ketika itu, binatang dihilangkan bisa oleh Allah. Singa, harimau dan serigala berada di keliling rumah kamu untuk bersama dengan kambing dan juga anak-anak kamu. Barakah zaman tu. Cuma nak beritahunya, nak tempuh zaman, nak berjumpa dengan zaman barakah kegemilangan pemerintahan Nabi Isa tu, kena lalu zaman gelap yang Dajjal ni.
Ni yang saya cerita ni. Maksudnya kita janganlah orang kata putus harapan. Cumanya yang kita takut lulus ataupun tidak ketika nak lalu zaman ni. Nak kena lalu zaman ni dulu, iaitu tiga tingkatan fitnah ini, yang ketiga-tiga nak sangat getir. Tingkatan yang pertama bernama ahlas. Waktu tu ramai anak pinak akan mati, ahli keluarga. Harta kita, Nabi kata, orang bila rompak harta ketika tu, fala yatrukuna syai'an, dia tak tinggal sikit pun. Dia masuk rumah kita, dia ambil semua harta kita. Fitnah ini satu bumi ni akan kena. Habis fitnah ahlas, dia datang fitnah sarra, lain pula. Fitnah sarra ini iaitu fitnah manusia dikembalikan kemewahan oleh Allah. Pula dah. Lepas yang mati, bunuh apa semua tadi, Allah datangkan kemewahan kepada kehidupan manusia, semua mewah pula, sehingga mereka melupakan Allah dan akhirat. Selesai fitnah sarra, datanglah fitnah yang sehari sebelum Dajjal ni, yang ni. Fitnah sehari sebelum Dajjal muncul ataupun hari itu Dajjal muncul. Nama fitnah itu ialah fitnah Ad-Duhaima. Fitnah Ad-Duhaima ini ialah fitnah di mana setiap manusia akan kena dengan fitnah itu, Islam ataupun tidak Islam dia. Subhanallah. Nabi sebut, apa Nabi sebut? La tada'u ahadan min hadhil ummah illa latamathu latmatan. Tidak ada seorang pun yang akan terlepas daripada fitnah Duhaima ini. Tuan-tuan, fitnah Duhaima inilah yang kegelapan jadi fitnah, jadi macam gelap gelita tu. Pagi orang tu Islam, petang dia jadi kafir. Petang tu masih lagi Islam, pagi esok jadi kafir. Ni Duhaima ni. Duhaima ni satu fitnah suasana yang kesemua umat Nabi Muhammad, Islam dan tak Islam, kena dengan fitnah ni. Dan setiap kali orang kata fitnah tu nak berakhir, maka fitnah tu Nabi kata dia semakin berkembang. Setiap kali orang kata alhamdulillah nak selesai dah fitnah ni, ni hak Islam ni, orang kata fitnah ni nak habis dah ni, nak selesai dah, kita nak kembali elok balik. Fitnah tu semakin berkembang, tuan-tuan, kerana Dajjal akan muncul pada hari itu ataupun pada esok hari. Kemuncak kepada fitnah ini, ending kepada fitnah ini ialah, ini tuan-tuan dengar elok, umat manusia ketika itu akan terbahagi kepada dua kumpulan dengan jelas. Kumpulan dan penempatan, satu grup duduk belah sini, satu grup duduk belah sini. Nabi kata satu kumpulan mukminun, semuanya beriman, tidak ada seorang pun fasik, munafik dan kafir. Dan satu kumpulan lagi akan berhimpun di satu tempat. Ini hari yang Dajjal nak keluar ataupun esoknya. Mereka akan berhimpun di satu tempat, kumpulan musyrikun dan munafiqun. Tidak ada secebis iman pun pada mereka. Fasik duduk di mana, tuan-tuan? Belah ni juga. Di sebelah kemah ini, di sebelah perhimpunan ini, kesemuanya beriman, tidak ada secebis kefasikan dan kemunafikan pun di kumpulan ni. Tuan-tuan, itulah yang akan berlaku sehari ataupun pada hari kemunculan Dajjal. Manusia itu akan terbahagi kepada dua dengan jelas. Tuan-tuan, hari ini terbahagi tak lagi? Hari ini kita masih duduk sekali lagi, kan? Yang tak tutup aurat, yang tak semayang duduk. Satu hari ketika mana hari terakhir kemunculan Dajjal nak muncul tu, ataupun pada hari itu, Nabi kata terbahagi. Terbahagi macam mana? Wallahu alam. Tetapi semua orang boleh tahu, yang ni penempatan mukmin, yang sebelah sini penempatan kafir. Walhamdulillahirabbil alamin. Itulah tanda yang terakhir, ahlas, sarra dan juga duhaima. Walhamdulillahirabbil alamin.